Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siri yang baru. Dalam siri ini kali ini kita akan belajar mengenai keberkesanan dasar kewangan. Tajuk ini adalah satu tajuk kecil di bawah keseimbangan ISLM. Sekarang kita akan lihat bagaimana pelaksanaan dasar monetary dan dasar fiskal dari segi aspek keberkesanannya dengan bila kita mengambil kira kecerunan keluk IS atau kecerunan keluk ILM yang berbeza. Okey, yang pertama kita akan lihat keberkesanan dasar kewangan. Bagaimana pelaksanaan dasar kewangan mengembang atau sebaliknya dasar kewangan menguncup berkesan dari aspek mencapai matlamat akhirnya. Okey, untuk melihat keberkesanan dasar kewangan, kita terpaksa mengambil kira dua keadaan. Yang pertama adalah kecerunan keluk IS yang berbeza-beza dan yang kedua kecerunan keluk LM yang berbeza. Okey, kita lihat yang pertama dalam episod yang pertama ini iaitu kecerunan keluk IS berbeza. Okey, sebelum itu beberapa perkara yang perlu saya ulangi. Yang pertama, dalam melukis rajah ISLM, terdapat tiga perkara yang mesti dipenuhi, iaitu yang pertama, kita tahu apakah dasar yang sedang kita bincangkan. Dari sini dasar kewangan, maka kita mesti mengetahui mesti faham bahawa dasar kewangan akan menganjakkan keluk LM. Oleh itu, jarak mendata anjakan keluk LM, jarak di sini dan di sini mestilah sama besar. Jarak mendata keluk LM mestilah sama jarak mendatanya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melukis, kita ingin melihat dalam kes ini adalah kecerunan keluk IS yang berbeza, maka kita mesti lukis satu keluk IS yang sangat kontras dari segi kecurunannya. Contohnya yang keluk IS yang curam di sini, kita lukis yang betul-betul curam. Okey, untuk keluk IS yang landai, kita lukis betul-betul landai, dan keluk IS yang menegak, kita lukis secara menegak. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga, keluk yang kita tidak yang kita tidak kaji dari segi kecurunannya, iaitu di sini adalah keluk LM. Maka kita perlu lukis keluk LM pada kecurunan yang sama untuk tiga rajah berbeza. Di sini kecurunannya sama, dan mestilah keluk ini mesti selari. Kecurunan keluk ini yang ini mestilah sama. Barulah kita mendapat keputusan yang komparatif, yang boleh dibandingkan. Okey, seterusnya kita ingin melihat keberkesanan dasar kewangan tersebut. Okey, untuk menjawab soalan tentang keberkesanan dasar kewangan, kita mesti menggunakan kaedah-kaedah asas yang telah kita belajar dalam kelas. Iaitu pertama, kita mesti nyatakan keseimbangan asal dengan lengkap dan jelas. Kemudian kita nyatakan kesan pelaksanaan dasar dan kesan pelaksanaan dasar dari segi transmisi dasar tersebut. Kemudian kita perlu nyatakan keseimbangan akhir dan diikuti dengan kesimpulan atas dari segi sama ada dasar yang dilaksanakan itu berkesan dari aspek peningkatan dalam pendapatan negara. Berkesan berlaku peningkatan yang kecil atau berlaku peningkatan besar, ataupun tidak berlaku apa-apa peningkatan dalam pendapatan negara. Okey ya. Sekarang kita lihat keberkesanan dasar kewangan dengan melihat kecerunan keluk IS yang berbeza. IS curam, IS landai dan IS tegak. Okey. Setelah kita bincangkan tentang keseimbangan asal, kita katakan seperti mana soalan yang diberikan. Okey, katakan kerajaan meningkatkan penawaran wang sebanyak M0 kepada M1
peningkatan ini yang digambarkan oleh LM M0 dan LM M1 di sini. LM M1. Okey. Peningkatan penawaran wang dari M0 M1 menyebabkan berlaku proses pelarasan dalam keseimbangan pasaran wang yang akhirnya menyebabkan kejatuhan dalam kadar bunga. Proses ini panjang, prosesnya melibatkan jual beli bond, jangkaan tentang harga bond dan sebagainya yang akhirnya akan menghasilkan kadar bunga yang lebih rendah daripada kadar bunga yang asal dalam pasaran wang. Okey, kejatuhan dalam kadar bunga ditentukan dalam pasaran wang dan dapat ditunjukkan dalam rajah ini, iaitu daripada R0 pada R1 yang jauh lebih rendah. R0 kepada R2, maka saya R0 pada R2, R0 kepada R2, R0 kepada R2 di sini. Okey. Satu lagi perkara yang perlu kita ingat bahawa apabila kita mengambil kira keseluruhan keluar IS, maka kita ingin melihat keanjalan pelaburan kepada kadar bunga. Okey, manakala jika kita melihat kepada kecenderungan keluar LM, maka sebenarnya kita mengambil kira keanjalan money demand for speculation to the interest rate. Okey. Okey, kembali kepada perbincangan di sini. Oleh itu, kita sebenarnya menceritakan bagaimana pelaburan ini sensitif dengan kadar bunga apabila kita membincangkan tentang kecenderungan keluar IS yang berbeza. Okey, saya mengulangi jawapannya. Peningkatan penawaran wang daripada M0 pada M1 menyebabkan penurunan dalam kadar bunga daripada R0 pada R2. Penurunan kadar bunga ini menyebabkan pelaburan meningkat dengan banyaknya apabila keluar IS landai. Ini kerana dalam keadaan keluar IS landai, pelaburan sangat sensitif kepada kadar bunga, iaitu penurunan sedikit dalam kadar bunga meningkatkan pelaburan dengan banyaknya. Okay. Berlainan kesnya jika IS curam, di mana penurunan dalam kadar bunga tidak meningkatkan dengan banyak pelaburan, dan dalam kes IS tegak, pelaburan tidak anjal sempurna dengan kadar bunga, iaitu tidak ada hubungan, tidak responsif kepada kadar bunga. Okey. Dan ini menyebabkan peningkatan dalam pelaburan meningkatkan perbelanjaan agregat sesungguhnya, terusnya menyebabkan penurunan dalam inventory, dan akibat daripada penurunan dalam inventory, pengeluar meningkatkan output. Okey, peningkatan dalam output sesungguhnya menyebabkan peningkatan dalam permintaan wang untuk transaksi yang sesungguhnya meningkatkan permintaan wang. Hasil daripada peningkatan permintaan wang untuk transaksi, keluk permintaan wang beranjak ke atas dan seterusnya menyebabkan kadar bunga meningkat sedikit, iaitu kadar bunga meningkat daripada R2 kepada R1, meningkat daripada keadaan ini ke atas sedikit dan capai keseimbangan yang baru. Okay. Meningkat sedikit dan mencapai keseimbangan yang baru. Dalam kes ini tidak dapat ditunjukkan R2-nya. Okey. Daripada selepas proses ini, kita mesti nyatakan keseimbangan yang akhir, dan seterusnya kita menyatakan conclusion. Okey. Dengan mengambil kira kecerunan keluar IS berbeza, kita dapati bahawa dasar monetary adalah sangat berkesan apabila keluar IS adalah landai, manakala sedikit berkesan jika IS curang, dan langsung tidak berkesan dasar monetary jika IS tegak. Ini kerana apabila IS landai, pelaburan sangat sensitif pada bunga. Penurunan sedikit dalam kadar bunga meningkatkan pelaburan dengan banyaknya. Okey, itu saja untuk episod yang pertama, dan ada beberapa poin yang berkaitan dengan episod-episod yang seterusnya, iaitu yang pertama tentang kaedah melukis, 3 perkara.
jarak, kecerunannya mesti jelas perbezaannya. Dan yang ketiga, bagi cerun yang kita tidak uji, di sini cerun LM, maka kita mesti lukis secara berkecerunan satu. Dan mesti dari segi kecerunannya sama bagi semua rajah. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.